Pengenalan berikut adalah buku pendek yang membincangkan pelbagai cabang kebenaran. Pada hakikatnya, tanpa ciri utama ini tidak mungkin untuk mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Kejujuran dalam penghargaan. Apabila seorang Muslim menjadi berhati-hati, mereka kemudian dapat melihat nikmat-nikmat yang tidak terhitung banyaknya, baik yang lama maupun yang baru, yang telah dianugerahkan kepada mereka tidak lain dari Allah Ta'ala. Nikmat yang lebih tua termasuk Allah, yang Maha Tinggi, mengingati seorang Muslim sebelum Dia menciptakan mereka dan memberkati mereka dengan kepercayaan dan keimanan kepadanya. Kemudian Dia membuat masa berlalu sehingga Dia meletakkan orang Islam dalam masyarakat yang terbaik, iaitu umat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kemudian Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kaum muslimin pada masa mudanya untuk melindungi mereka dari meninggalkan Islam. Walaupun orang Islam mempunyai saat-saat lalai dan melakukan dosa, namun Allah Ta'ala tidak membalas dendam dan menghukum mereka. Sebaliknya Dia menutupi kesalahan mereka dan mengampuni mereka. Semua ini dan banyak lagi memerlukan kesyukuran daripada seorang Muslim yang terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama, dari hati. Ini adalah apabila seseorang mengakui semua nikmat datang dari Allah Ta'ala dan membetulkan niatnya sehingga mereka hanya bertindak untuk keredaan Allah Ta'ala. Kesyukuran yang seterusnya ialah melafazkan di lidah dengan terus memujinya dan menyebut kebaikannya yang besar. Jenis terakhir yang merupakan tahap kesyukuran tertinggi ditunjukkan melalui tindakan fizikal. Ini adalah apabila seseorang menggunakan semua nikmat yang mereka miliki dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan ikhlas untuk keredaannya. Ini membawa kepada peningkatan keberkatan. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Seorang Muslim harus memahami bahawa mereka hanya dapat menunjukkan kesyukuran melalui rahmat Allah, yang Maha Tinggi, yang dengan sendirinya patut disyukuri. Sikap ini akan memastikan seseorang itu kekal bersyukur dan merendah diri sepanjang masa. Kebenaran dalam kepuasan tandanya ialah apabila seseorang itu tidak sabar dan tidak menginginkan perubahan tanpa mengira apa jua keadaan mereka. Mereka reda dengan apa yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala kerana mengetahui bahawa Dia hanya memilih yang terbaik untuk hamba-Nya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Seorang hamba yang sejati tidak tahu keputusan apa yang lebih baik untuk mereka, lalu mereka bergantung pada pilihan Allah Ta'ala. Tahap ini lebih tinggi daripada kesabaran kerana orang yang sabar mungkin ingin sesuatu keadaan berubah dan bahkan memohon untuk itu tetapi tidak mengeluh dalam apa jua keadaan. Apabila seorang Muslim jujur dalam cintanya kepada Allah Ta'ala, maka mereka berserah diri kepada kehendak Allah Ta'ala tanpa perlawanan. Sikap curiga terhadap takdir meninggalkan mereka dan mereka menjadi reda dengan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ayat berikut dengan jelas menunjukkan bahawa seorang Muslim tidak akan mendapat keredaan Allah Ta'ala sebelum mereka reda kepadanya terlebih dahulu. Surah 89 Al-Fajr, ayat 28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda lagi diredainya. Kebenaran dalam ketakutan. Perkara yang menyebabkan rasa takut kepada Allah Ta'ala tertanam dalam hati adalah dengan benar-benar beriman dan sentiasa mengingatkan diri bahawa Allah Ta'ala sentiasa memerhati mereka. Tidak ada satu pun dari gerak-geri seseorang, baik perbuatan zahir maupun batin, yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Ini menjadikan seorang Muslim berhati-hati bahawa Allah Ta'ala memerhatikan sesuatu yang zahir atau batin pada mereka yang tidak diredainya. Oleh itu, seorang Muslim hendaklah sentiasa menjaga niatnya kerana Allah Ta'ala mengetahuinya.
Jika seorang Muslim pada setiap saat menjaga niat mereka melekat pada Allah Ta'ala, dan dengan rahmat Allah Ta'ala, berpaling dari apa yang dia benci, hati mereka menjadi bersih yang membawa kepada rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Ini akan memastikan mereka mengutamakan perintah-perintah Allah Ta'ala daripada segala-galanya. Mereka tidak akan takut lagi kepada ciptaan yang menghalang mereka daripada menderhaka kepada Allah Ta'ala kerana keinginan untuk menyenangkan manusia. Kejujuran dalam rindu inilah keadaan hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya, kerana mereka tidak menghendaki kecuali Tuhan mereka. Ini mendorong mereka untuk berusaha dalam ketaatan yang ikhlas dengan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar kerana mengetahui bahawa ini tidak akan dicapai oleh seseorang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Orang Islam yang merindukan Allah Ta'ala ingin meninggalkan dunia dan mencapai akhirat. Orang-orang ini selalunya lebih suka menyendiri dan bersendirian daripada bergaul dengan orang ramai. Mereka seimbang antara ketakutan dan harapan. Takut untuk menderhaka kepada Tuhan mereka dan kerana itu dihalang daripadanya dan kedekatannya. Harapan mereka mendorong mereka untuk bertaubat dengan ikhlas dari kesilapan mereka dan berusaha dalam ketaatan kepadanya kerana mengetahui Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagai kesimpulan, umat Islam harus berusaha untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ilmu yang tidak ternilai yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW, agar mereka dapat mencapai makam kebenaran di hadapan Yang Maha Kuasa. Raja. Surah 54 Al-Qamar, ayat 55. Di kerusi kebenaran dekat Raja, sempurna dalam keupayaan. Kejujuran dalam cinta ini termasuk mengikuti Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam tingkah lakunya dengan Allah, yang Maha Agung, dan manusia, dan keterpisahan baginda dari dunia material sebagai contoh dalam setiap perkara. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Kejujuran dalam cinta juga termasuk mengutamakan dalam setiap perkara apa yang Allah Ta'ala sukai daripada hawa nafsunya sendiri dan keinginan orang lain dan dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala atas perintah jiwa seseorang. Orang yang benar-benar mencintai Allah Ta'ala akan sentiasa mengingatinya dengan hati, lisan dan perbuatan dalam ketaatan yang ikhlas kepadanya dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Kekasih akan berpaling daripada kelalaian dan berusaha menggunakan nikmat yang mereka miliki mengikut kehendak kekasihnya, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Mereka tidak akan melupakan Allah dan tidak pula mengabaikan perintah-perintahnya. Mereka sentiasa takut kemaksiatan mereka akan menyebabkan Allah Ta'ala membenci mereka yang hanya mendorong mereka ke arah ketaatan yang lebih lanjut. Mereka mencari kecintaan kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan kewajipan dan beramal sunnah yang telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Tanda cinta ialah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dimuliakan, melalui segala cara dan berpaling dari semua perkara yang tidak membantu dalam matlamat akhir ini. Permulaan cinta adalah apabila seseorang diberi nikmat dunia oleh Allah Ta'ala. Tetapi apabila seseorang itu mendapat ilmu dan berusaha dalam ketaatan kepadanya, mereka mula mencintai Allah yang Maha Tinggi, sama ada mereka mendapat nikmat dunia atau tidak kerana mereka memahami bahawa Allah Ta'ala hanya memberi dan menahan mengikut apa yang terbaik untuk hambanya. Cinta sejati kepada Allah Ta'ala tidak bertambah ketika senang dan tidak pula berkurang ketika susah. Yang berkelakuan begini hanyalah seorang pencinta rahmat. Kejujuran dalam kesederhanaan. Mempunyai rasa malu dan rendah diri yang sebenar kepada Allah Ta'ala, menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2458, ialah apabila seseorang itu melindungi panca indera mereka daripada kemaksiatannya. Ia termasuk menjaga tubuh seseorang daripada yang haram, seperti makanan yang haram dan menjaga kehormatan kerana takut kepada Allah Ta'ala. Ia melibatkan sering mengingati dan bersiap sedia untuk kematian seseorang. Dan akhirnya, ia termasuk menjauhi kelebihan dunia material ini, yang akan mendorong mereka untuk berusaha untuk akhirat yang kekal abadi. Orang yang berkelakuan seperti ini mempunyai kesopanan dan kehinaan yang sebenar kepada Allah Ta'ala.
Orang yang sentiasa mengingati bahawa Allah Ta'ala sedang memerhatikan mereka akan menerima rasa malu dan malu kepadanya. Mengingati nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, sementara seseorang tetap kufur akan mendorong mereka untuk bersikap rendah hati kepada Allah Ta'ala. Akhirnya, mengingati bahawa suatu hari akan datang apabila mereka akan ditanya tentang setiap perkara kecil dalam hidup mereka oleh Allah Ta'ala, juga akan mendorong seseorang untuk mengambil malu kepada Allah Ta'ala. Perkara yang menguatkan rasa malu kepada Allah Ta'ala ialah takut kepada Allah Ta'ala apabila keinginan jahat masuk ke dalam hati seseorang. Ini kerana hati meyakini bahawa Allah Maha mengetahui sepenuhnya keinginan ini. Jika sikap ini menjadi teguh dalam diri seseorang, maka keaiban mereka kepada Allah Ta'ala akan menjadi kuat. Di samping itu, takut bahawa Allah Ta'ala akan berpaling daripada mereka kerana benci kerana keinginan dan perbuatan mereka juga menguatkan rasa malu seseorang kepada Allah Ta'ala. Tetapi rasa malu dan malu ini boleh menjadi lemah dan dalam beberapa keadaan hilang jika seseorang meninggalkan memeriksa dirinya dengan cara yang diterangkan dan dengan meninggalkan dengan ikhlas mentaati Allah Ta'ala dalam perintah dan larangannya. Kebenaran dalam menentang syaitan, seorang Muslim harus giat berusaha untuk memotong senjata syaitan seperti bertindak atas fikiran jahat. Cara untuk mencapai ini adalah dengan sentiasa mengingatkan diri sendiri tentang kesan negatif dosa, seperti hukuman dan kehinaan. Seorang Muslim harus berjaga-jaga terhadap pemikiran dan tindakan mereka, memastikan mereka hanya berfikir dan bertindak kerana Allah Ta'ala. Adalah penting untuk diingat bahawa iblis tidak pernah mengabaikan manusia dan sentiasa berusaha untuk menyesatkan mereka. Dia bekerja keras untuk melemahkan azam umat Islam untuk memperbaiki diri dan menggalakkan mereka untuk menangguhkan taubat yang ikhlas. Dia memberi inspirasi kepada umat Islam untuk menangguhkan tindakan dan niat baik mereka dengan harapan mereka akan lupa atau tidak mendapat peluang untuk bertindak ke atas mereka pada masa hadapan. Setiap kali seorang Muslim melakukan amal soleh, iblis mengingatkan mereka tentang perkara duniawi yang memerlukan perhatian mereka sehingga menghalang mereka daripada memperoleh kebaikan. Seorang Muslim harus berusaha untuk mengawal kemarahan mereka kerana syaitan menyerang ketika ini menyebabkan seseorang itu melampaui batas dan melakukan dosa keji. Oleh itu adalah penting bagi seorang Muslim untuk mendapatkan pengetahuan tentang perangkap syaitan supaya mereka dapat mengelakkannya. Kejahilan hanya akan menyebabkan seseorang tertanya-tanya ke dalam perangkapnya yang akan mengakibatkan kehilangan kebaikan di kedua-dua dunia. Seseorang hendaklah sentiasa berlindung daripada syaitan dengan Allah Ta'ala. Ini hanya dicapai melalui ketaatan yang ikhlas kepadanya dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Surah 15 Al-Hijr, ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan berkuasa atas mereka. Di samping itu, seorang Muslim hendaklah sentiasa mengingatkan diri mereka tentang pandangan Allah yang meliputi segala-galanya. Ini akan membantu mereka dalam memerangi syaitan kerana sesiapa yang mengingati ini akan takut untuk bertindak mengikut keinginan jahat mereka kerana mengetahui Allah yang Maha Tinggi sedang memerhatikan dalaman dan luaran mereka. Orang yang menyedari pihak berkuasa yang berkuasa, seperti polis, memerhati mereka tidak akan berkelakuan buruk. Begitu juga, orang yang mengetahui pandangan ketuhanan Allah yang Maha Tinggi akan menentang syaitan dan menjauhkan diri dari maksiat. Kejujuran dalam kesabaran melibatkan menahan sesuatu, seperti peristiwa yang tidak disukai oleh seseorang. Apabila ini berlaku, seorang Muslim mesti menghilangkan rasa tidak sabar dengan menahan diri daripada mengeluh melalui kata-kata atau tindakan mereka dan sebaliknya menerima apa yang telah berlaku melalui ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Tinggi, mengetahui bahawa Dia memilih yang terbaik untuk hamba-Nya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kesabaran mempunyai aspek yang berlaku secara dalaman dan luaran. Aspek pertama ialah sabar dalam menunaikan perintah Allah Ta'ala, semasa susah dan senang, dalam aman atau dalam kesusahan, dengan rela atau tidak. Aspek kedua ialah sabar dalam menjauhi perkara yang dilarang dan mencegah jiwa daripada cenderung kepadanya. Kedua-dua jenis sabar ini adalah kewajipan yang diwajibkan oleh semua umat Islam.
Aspek kesabaran yang seterusnya diperlukan ketika melakukan amal soleh sukarela. Ini akan menyebabkan seorang Muslim mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Agung dan memperoleh cintanya. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Jenis sabar yang keempat terdiri daripada menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja. Kebenaran adalah utusan Allah yang Maha Tinggi kepada amba-ambanya. Seorang utusan yang mereka mesti terima dalam semua keadaan. Sebenarnya, penolakan terhadap kebenaran ini adalah penolakan kepada Allah Ta'ala. Seorang Muslim menjadi sabar apabila mereka mengingati nikmat yang diberikan kepada pesakit dan azab atas ketidaksabaran dan kemaksiatan. Ini mewujudkan harapan dalam ganjaran dan ketakutan terhadap hukuman. Kedua-dua bahagian ini mendorong seseorang untuk tetap taat kepada Allah yang Maha Tinggi, kerana menginginkan pahala dan mencegah kemaksiatan kepadanya kerana takut akan kemurkaan dan azabnya. Melalui ini seorang Muslim boleh memperoleh ganjaran yang tidak terkira yang diberikan kepada pesakit. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu hart. Kebenaran dalam takwa, kejujuran dalam takwa termasuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya untuk keridaan Allah Ta'ala. Di samping itu, ini termasuk mengelakkan perkara-perkara yang meragukan. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1205, orang yang menjauhi syubhat akan menjaga iman dan kehormatan mereka. Malah, sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2451, menasihati bahawa seorang Muslim tidak akan menjadi soleh sehingga mereka menjauhi perkara yang haram kerana berhati-hati yang boleh membawa kepada yang haram. Salah satu aspek yang paling penting dalam menjauhkan diri daripada perkara yang meragukan adalah berkaitan dengan mendapatkan rezeki. Seseorang itu hendaklah sentiasa menjauhi yang haram dan perkara yang meragukan dan hanya berusaha untuk mendapatkan yang halal dan suci. Satu cabang kebenaran ini termasuk menjauhkan diri dari aspek dunia material yang berlebihan dan tidak perlu. Ini terdiri daripada hanya mengambil cukup dari dunia material ini untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawab seseorang. Seseorang itu tidak boleh terlalu memanjakan jiwa mereka dengan mengikuti hawa nafsunya yang berlebihan kerana ini hanya akan membawa mereka ke arah yang haram. Walaupun seseorang itu selamat daripada yang haram kerana terlalu berlebih-lebihan hanya akan meningkatkan pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat. Lebih banyak yang dipertanggungjawabkan, lebih besar kemungkinan mereka akan dihukum. Skim sebabnya Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6536, bahawa seseorang akan dihukum jika amalannya diteliti oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Seseorang harus menghindari ketamakan dan pemborosan dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal mereka. Walaupun mereka adalah nabi-nabi, seperti Nabi Daud a.s. dan orang-orang soleh lain yang kaya, tetapi niat mereka untuk mendapatkan dan membelanjakan harta hanya untuk keredaan Allah Ta'ala, tidak seperti kebanyakan orang Islam yang berada sekarang. Malangnya, sebilangan umat Islam menggunakan nama para pendahulu yang soleh dengan cara yang tidak betul dengan mendakwa mereka juga memperoleh dan membelanjakan harta. Pada pandangan mereka, ini entah bagaimana mewajarkan memperoleh, menyuruh atau membelanjakan harta yang tidak diperlukan secara salah. Perlakuan mereka sangat bertentangan dengan tindakan orang-orang terdahulu yang soleh yang hanya mencari untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawab mereka. Orang-orang kaya hanya membelanjakan hartanya dengan keredaan Allah Ta'ala, tidak pernah mensia-siakannya dengan berlebih-lebihan atau menimbunnya kerana tamak. Berapa ramai orang Islam yang kaya hari ini boleh mengatakan perkara yang sama tentang diri mereka sendiri. Di samping itu, umat Islam harus memahami bahawa orang benar yang memperoleh harta adalah pemegang amanah Allah Ta'ala di bumi. Mereka hanya penjaga kekayaan dan tidak pernah melihat diri mereka sebagai pemilik sebenar. Surah 57 Al-Hadid, ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu mewarisinya. Mereka memahami mengapa Allah Ta'ala menciptakan mereka dan apa yang Dia kehendaki dari mereka. Maka mereka hanya membelanjakan harta menurut perintah Allah Ta'ala dan tidak pernah membelanjakan sesuatu menurut keinginan mereka sendiri.
Orang-orang yang soleh ini yakin bahawa jiwa dan harta mereka hanyalah milik Allah Ta'ala. Maka mereka mencapai tingkat kesyukuran yang tertinggi dengan menggunakan setiap nikmat duniawi menurut perintah Allah Ta'ala. Orang-orang ini mungkin telah diberikan banyak perkara duniawi tetapi mereka tidak menaruh kepercayaan kepada mereka. Mereka hanya bertawakal kepada Allah yang Maha Tinggi. Mereka tidak bersenang-senang dengan harta benda mereka dan hanya melihatnya sebagai satu kewajipan yang perlu dilaksanakan mengikut keredaan Allah Ta'ala. Hati mereka tidak terikat dengan harta benda mereka dan tidak pula mengecualikan orang lain daripada menikmati nikmat dunia yang mereka miliki dengan rakus menimbunnya. Skim sebabnya mereka memiliki harta duniawi tetapi benda itu tidak memilikinya. Mereka mempunyai kekayaan tetapi memilih kemiskinan untuk diri mereka sendiri kerana mereka berbelanja untuk memenuhi keperluan orang lain. Mereka hanya bergembira dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan harta dunia mereka menurut kehendaknya dan bukannya milik mereka sendiri. Mereka juga tidak bersedih hati dan tidak pula menunjukkan kemarahan apabila mereka kehilangan harta dunia kerana mereka lebih mengutamakan pilihan Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Mereka tidak mengambil kesenangan atau kegembiraan dalam harta dunia mereka. Jadi pada hakikatnya, mereka telah menjauhkan diri dari dunia material walaupun mereka memiliki perkara-perkara duniawi. Harta itu berada di tangan mereka bukan di hati mereka. Mereka memahami bahawa cinta sejati Allah yang Maha Tinggi terdiri daripada berpaling dari dunia material ini dengan hati dan niat mereka. Bab 20 Taha, ayat 131. Dan janganlah kamu teralihkan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kenikmatan kepada beberapa golongan di antaranya, yaitu keindahan kehidupan dunia yang kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ini sebenarnya cukup jelas apabila seseorang itu benar-benar mengkaji kehidupan para pendahulu yang soleh dan bukannya menganggap mereka hanya ahli perniagaan. Malangnya, ramai umat Islam hari ini mendakwa mengikuti jejak mereka walaupun mereka menenggelamkan diri mengumpul dan menimbun dunia material. Majoriti orang tertipu dengan menganggap mereka mengikut jejak mereka sedangkan mereka sebenarnya tidak serupa. Orang-orang dunia ini mempercayai dan mencintai harta mereka sedangkan orang-orang yang soleh mempunyai harta dunia tetapi hanya mempercayai dan mencintai Allah Ta'ala. Harta dunia berada di tangan para pendahulu yang soleh bukan di dalam hati mereka manakala ramai hari ini tidak mempunyai harta di tangan mereka tetapi masih ada di dalam hati mereka. Seseorang harus mengambil iktibar bagaimana Allah yang Maha Tinggi telah menggambarkan dunia material dan oleh itu tidak mengutamakannya daripada persediaan untuk akhirat yang kekal. Surah 57 Al-Hadid, ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, perhiasan, bermegah-megah antara satu sama lain dan berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Adalah penting untuk diperhatikan, dunia material yang harus dipisahkan oleh seseorang sebenarnya merujuk kepada keinginan seseorang. Ia tidak merujuk kepada dunia fizikal, seperti gunung. Ini ditunjukkan oleh surah 3 Ali Imran, ayat 14. Daipa indakan bagi manusia kekintan kepada apa yang mereka kehendaki, wanita dan anak lelaki. Emas den perak yang bert imbun timbun, kuda berin ama yang baik, binatang ternak den ladang. Itulah kenikmatan hidup di dunia, tetapi Allah mempunyai tempat kembali yang terbaik, ayat surga. Perkara-perkara ini berkaitan dengan keinginan manusia dan olehnya seseorang menjadi terganggu dari persediaan untuk akhirat. Apabila seseorang menjauhkan diri dari keinginan mereka, mereka sebenarnya telah melepaskan diri dari dunia material. Skim sebabnya seorang Muslim yang tidak memiliki keduniaan masih boleh dianggap sebagai orang duniawi kerana keinginan dan kecintaannya terhadapnya. Sedangkan, seorang Muslim yang memiliki keduniaan, seperti beberapa orang terdahulu yang soleh, boleh dianggap terlepas dari dunia material kerana mereka tidak berhasrat dan menyibukkan fikiran, hati dan tindakan mereka dengannya. Sebaliknya mereka menginginkan kebohongan di akhirat yang kekal abadi. Tahap pertama pantang adalah berpaling dari keinginan yang haram dan sia-sia yang tidak berkaitan dengan keredaan Allah Ta'ala. Orang ini menyibukkan diri dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab sambil menumpukan perhatian kepada akhirat. Mereka berpaling daripada perkara dan orang yang menghalang mereka daripada menunaikan akte penting ini.
Tahap pantang seterusnya ialah apabila seseorang mengambil hanya perkara yang mereka perlukan dari dunia material untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawab mereka. Mereka tidak menghabiskan masa mereka untuk perkara-perkara yang tidak akan mendatangkan faedah kepada mereka di dunia seterusnya. Ini adalah nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6416. Baginda menasihati seorang Muslim untuk hidup di dunia material ini sebagai orang asing atau musafir. Kedua-dua jenis manusia hanya akan mengambil apa yang mereka perlukan dari dunia material untuk sampai ke destinasi ertinya, akhirat dengan selamat. Seorang Muslim boleh mencapai ini dengan memahami betapa dekatnya kematian dan pemergian mereka ke akhirat. Bukan sahaja kematian boleh menerkam seseorang pada bila-bila masa, tetapi walaupun seseorang itu hidup lama, ia seolah-olah ia berlalu dalam sekejap. Dengan menyedari realiti ini, seseorang itu berkorban saat demi akhirat yang kekal abadi. Memendekkan harapan untuk umur yang panjang di dunia material ini akan mendorong mereka untuk beramal soleh, bertaubat dengan ikhlas daripada dosa-dosa mereka dan mengutamakan persiapan untuk akhirat daripada segala-galanya. Orang yang mengharapkan umur yang panjang akan diilhamkan untuk berkelakuan sebaliknya. Orang yang benar-benar berpantang di dunia material tidak menyalahkannya mahupun memujinya. Mereka tidak bergembira apabila memperolehnya dan tidak pula berduka cita apabila ia melewati mereka. Fikiran Muslim yang soleh ini terlalu tertumpu kepada akhirat yang kekal abadi hingga rakus memerhatikan dunia material yang kecil. Pantang terdiri daripada beberapa peringkat yang berbeza. Sebilangan umat Islam menahan diri untuk membebaskan hati mereka dari setiap pekerjaan yang sia-sia dan sia-sia supaya mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada ketaatan kepada Allah yang Maha Agung dan menunaikan tanggungjawab mereka terhadap manusia. Menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 257, orang yang berkelakuan sedemikian akan mendapati bahawa Allah Ta'ala akan mencukupkan mereka dengan mengurus urusan dunia mereka. Tetapi orang yang hanya mementingkan hal-hal duniawi akan dibiarkan berpura-pura dan tidak akan mendapati apa-apa selain kehancuran. Skim sebabnya dikatakan bahawa orang yang mengejar lebihan dunia material ini, seperti lebihan harta, akan mendapati bahawa kesan minimum yang ditimbulkannya kepada mereka ialah ia melalaikan mereka daripada mengingati dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini masih benar walaupun seseorang tidak melakukan dosa dalam mengejar aspek berlebihan dunia material. Ada yang menjauhkan diri dari dunia untuk meringankan tanggungjawab mereka pada hari kiamat. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak mereka akan dipertanggungjawabkan. Bahkan, barang siapa yang diperiksa amalnya di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat akan diazab. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6536. Semakin ringan tanggungjawab seseorang, semakin kecil kemungkinannya akan berlaku. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6444, bahawa mereka yang mempunyai banyak di dunia akan mempunyai sedikit kebaikan pada hari kebangkitan kecuali mereka yang mengabdikan diri. Harta benda dan harta benda mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, tetapi jumlahnya sedikit. Accountability yang panjang ini adalah sebab mengapa setiap orang, kaya atau miskin, akan berharap pada hari kiamat bahawa mereka hanya diberikan rezeki harian mereka semasa hidup di bumi. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4140. Sebahagian umat Islam menjauhkan diri daripada kelebihan dunia material ini kerana keinginan untuk syurga yang akan menggantikan kehilangan keseronokan dunia material ini. Ada yang menjauhkan diri dari dunia material yang berlebihan kerana takut kepada neraka. Mereka benar-benar percaya bahawa semakin seseorang itu menikmati keterlaluan dunia material ini, semakin dekat mereka dengan yang haram, yang membawa kepada neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1205. Malah, skim sebabnya Nabi Muhammad SAW dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 421. 5. Bahawa seorang Muslim tidak akan menjadi soleh sehingga mereka menjauhkan diri daripada sesuatu yang bukan dosa kerana takut ia boleh membawa kepada dosa.
Tahap pantang yang paling tinggi adalah memahami dan mengamalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yakni, menjauhkan diri dari dunia material yang berlebihan dari kehambaan kepada Allah Ta'ala, kerana mengetahui bahawa Tuhan mereka tidak menyukai dunia material. Allah Ta'ala telah mengutuk kelebihan dunia material ini dan telah meremehkan nilainya. Hamba-hamba yang soleh ini merasa malu apabila Tuhan mereka melihat mereka cenderung kepada sesuatu yang tidak disukainya. Mereka adalah hamba yang paling hebat kerana mereka hanya bertindak mengikut kehendak Tuhan mereka walaupun mereka diberi peluang untuk menikmati kemewahan yang halal di dunia ini. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW memilih kemiskinan walaupun baginda ditawarkan perbendaharaan bumi. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6590. Nabi Muhammad SAW memilih ini kerana baginda tahu ia adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak menyukai dunia material, maka Nabi SAW menolaknya kerana cinta kepada Tuhannya. Bagaimanakah seorang hamba yang sejati mencintai dan menikmati apa yang tidak disukai oleh Tuhannya? Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada orang miskin dengan memilih kemiskinan dan mengajar orang kaya bagaimana untuk hidup melalui perkataan dan tindakannya. Dia boleh dengan mudah memilih alternatif itu dan secara praktikal menunjukkan kepada orang kaya cara hidup dengan mengambil perbendaharaan dunia yang ditawarkan kepadanya, dan dia boleh mengajar orang miskin bagaimana untuk hidup dengan betul melalui kata-kata dan tindakannya. Tetapi dia memilih kemiskinan untuk alasan tertentu yang keluar dari kehambaan kepada Tuhannya, Allah Ta'ala. Pantang ini diterima oleh para sahabat, semoga Allah meredai mereka. Sebagai contoh, Khalifah Islam pertama yang mendapat petunjuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menangis apabila diberikan air manisan madu kepadanya. Dia menjelaskan bahawa dia pernah melihat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menolak objek yang tidak kelihatan. Nabi SAW memberitahunya bahawa dunia material telah datang kepadanya dan dia memerintahkan untuk meninggalkannya sendirian. Dunia material menjawab bahawa dia telah melarikan diri dari dunia material, tetapi mereka yang selepasnya tidak akan. Kerana ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis apabila melihat air yang dimaniskan dengan madu percaya dunia material telah datang untuk menyesatkannya. Peristiwa ini tercatat dalam Imam Ashfahani, Hilyat Al-Awliya, nombor 47. Pada hakikatnya, para sahabat, semoga Allah meredai mereka, tidak pernah makan atau berpakaian untuk mendapatkan keseronokan, tetapi hanya mengambil apa yang mereka perlukan dari dunia material sambil menumpukan kepada persediaan untuk akhirat. Mereka tidak suka apabila dunia material diletakkan di kaki mereka kerana takut bahawa mungkin pahala mereka telah diberikan kepada mereka di dunia dan bukannya di akhirat. Sesiapa yang benar-benar berpantang akan mengikut jejak langkah mereka. Umat Islam tidak seharusnya memperbodohkan diri mereka sendiri dengan menikmati kemewahan yang tidak perlu di dunia material ini sambil mendakwa hati mereka terikat kepada Allah yang Maha Tinggi. Jika hati seseorang itu bersih, ia terzahir pada anggota badan dan perbuatannya yang ditegaskan dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, nombor 4094. Sesiapa yang hatinya terikat kepada Allah Ta'ala, mengikuti jejak langkah orang-orang yang soleh dengan mengambil apa yang mereka memerlukan dari dunia material, membelanjakan hanya kerana Allah, dan berpaling daripada kelebihan dunia material sambil berusaha untuk mempersiapkan diri untuk akhirat. Ini pantang betul. Kebenaran dalam taubat. Bahagian pertama kebenaran dalam taubat adalah menyesali segala dosa yang telah dilakukan dan kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya atau dosa yang serupa lagi. Seharusnya seorang Muslim tetap istiqamah dalam memohon ampunan kepada Allah SWT. Seseorang harus menebus sebarang kewajipan yang terlewat atau mengembalikan hak yang diambil daripada orang semasa memohon pengampunan mereka. Sebahagian daripada taubat yang ikhlas adalah mengelakkan daripada memikirkan sesuatu yang berdosa, kerana pemikiran ini adalah permulaan kepada lebih banyak dosa. Seseorang harus takut terjerumus ke dalam dosa pada masa hadapan, kerana ini akan membantu mereka untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seorang Muslim seharusnya mempunyai harapan agar taubatnya diterima tanpa menyangka taubatnya diterima.
Ini akan membantu mereka dalam mencapai keseimbangan antara ketakutan penolakan dan harapan untuk diterima. Kedua-dua sifat ini penting untuk mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Surah 23 Al-Mu'minun, ayat 60. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut, karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4198, ayat ini merujuk kepada orang-orang Islam yang bertakwa yang beramal soleh, seperti taubat yang ikhlas, sedang dikhawatiri tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ia juga penting bagi seorang Muslim yang bertaubat untuk mengelakkan semua orang yang menggoda mereka ke arah dosa dan kelalaian dan sebaliknya mendampingi mereka yang akan membantu mereka mengubah akhlak mereka ke arah yang lebih baik. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2378, seseorang itu berada di atas agama kawannya. Ini bermakna seseorang itu akan mengamalkan ciri-ciri sahabatnya. Oleh itu, adalah penting bagi semua umat Islam, terutamanya orang yang bertaubat, untuk mencari dan mendampingi hanya orang yang bertakwa. Surah 43 Az-Zukhruf, ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di samping itu, seorang Muslim mesti menjauhi tempat-tempat yang mendorong mereka ke arah maksiat kerana persekitaran seseorang boleh sangat mempengaruhi akhlak mereka. Oleh itu, umat Islam hendaklah bertujuan untuk hanya mengunjungi tempat-tempat yang akan mendorong mereka untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar, seperti masjid. Kejujuran dalam kawalan diri, pengetahuan diri orang Islam yang jujur dalam keinginan mereka untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, akan mengawal jiwa mereka supaya mereka hanya taat kepadanya dengan menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Setiap kali mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, seorang Muslim harus berusaha untuk mendisiplinkan jiwanya dengan mengingkari hawa nafsunya. Jiwa boleh berkelakuan seperti binatang buas yang hanya dijinakkan melalui disiplin. Ini tidak bermakna seorang Muslim harus menjadi keterlaluan dalam disiplin ini, tetapi mereka tidak harus memenuhi semua keinginan jiwa mereka sehingga ia mentaati Allah. Seseorang mesti mengamalkan hubungan memberi dan menerima dengan jiwa mereka sehingga keseimbangan antara ketaatan kepada Allah yang Maha Agung dan memenuhi keinginan yang halal diperolehi. Tetapi adalah penting untuk diperhatikan, semakin banyak seseorang itu menghadkan untuk bertindak mengikut keinginan mereka yang sah, semakin sedikit pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat dan semakin kecil kemungkinan mereka sesat dan memenuhi keinginan mereka yang haram. Kerana Allah yang Maha Tinggi hanya memberi setiap orang satu hati, ia akan dipenuhi dengan dunia material atau akhirat. Semakin banyak seorang Muslim memenuhi keinginannya yang halal, semakin hati mereka akan dipenuhi dengan dunia material. Semakin banyak mereka menumpukan perhatian kepada akhirat, semakin memenuhi hati mereka sehingga hati mereka menjadi sihat. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, tetapi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Satu aspek kebenaran kawalan diri adalah untuk mengelakkan pergaulan yang buruk yang mendorong seseorang ke arah keinginan yang tidak perlu dan menyalahi undang-undang. Seperti yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4833, seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Ini bermakna seseorang itu akan mengamalkan ciri-ciri rakan dan sahabatnya. Maka adalah penting bagi umat Islam untuk mendampingi hanya mereka yang membantu mereka mengawal jiwa mereka. Surah 43 Az-Zukhruf, ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kebenaran dalam keikhlasan tidak mungkin mencapai akhlak mulia tanpa kebenaran. Malah, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dengan jelas dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6637, bahawa kejujuran membawa kepada kebenaran dan ini membawa kepada syurga. Seseorang itu tetap teguh di atas kebenaran sehingga mereka dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang benar. Sedangkan berdusta membawa kepada dosa dan dosa membawa kepada neraka.
Seseorang akan terus berdusta sehingga mereka dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai pendusta yang besar. Cukup jelas dari hadis ini sahaja kepentingan untuk terus jujur dan menjauhi dusta. Aspek pertama dari kebenaran adalah kebenaran dalam keikhlasan. Ini bermakna seorang Muslim harus berhasrat untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dalam semua tindakan dan pemikiran mereka. Mereka tidak boleh mempersekutukan niat lain dengan keredaan Allah Ta'ala. Jika tidak, mereka mungkin mendapati bahawa pada hari penghakiman mereka diberitahu untuk mencari pahala daripada siapa mereka bertindak kerana Allah, yang Maha Tinggi, tidak memerlukan sekutu. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Bab 18 Al-Kahfi, ayat 110. Maka sesiapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam beribadat kepada Tuhannya. Sebahagian daripada keikhlasan ialah apabila orang lain memuji seseorang kerana perbuatan baik mereka, mereka seterusnya memuji Allah Ta'ala kerana mengetahui bahawa dialah yang memberi mereka kemampuan untuk melakukan amalan yang soleh. Melalui ini mereka berpaling daripada menjadi reda pada kesenangan orang. Orang yang mencapai tahap ini sentiasa takut, walaupun mereka banyak melakukan amal soleh, bahawa amalan mereka akan ditolak kerana kekurangan kebenaran dalam keikhlasan mereka. Surah 23 Al-Mu'minun, ayat 60. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut, karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3175, bahawa ayat ini merujuk kepada orang-orang soleh ini. Adalah lebih baik bagi seorang Muslim apabila mungkin merahsiakan amal soleh mereka. Ini adalah ciri orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah apabila seseorang ingin menunjukkan contoh untuk diikuti oleh orang lain. Tetapi ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang berkelayakan maknanya, para ulama dan mereka yang ikhlas dalam tindakan mereka. Ramai orang Islam salah percaya bahawa satu-satunya tugas mereka adalah untuk melakukan perbuatan yang soleh. Tetapi sebenarnya, ini hanya langkah pertama. Perkara yang lebih penting daripada melakukan kebaikan adalah menjaganya supaya orang Islam dapat membawanya dengan selamat ke mahkamah Allah Ta'ala. Ini telah ditunjukkan dalam surah 6 Al-An'am, ayat 160. Barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan. Menjaga perbuatan adalah amat penting kerana amat mudah untuk memusnahkan pahalanya. Sebagai contoh, seorang Muslim boleh melakukan perbuatan baik secara rahsia dan tidak menceritakannya kepada sesiapa selama beberapa dekad. Tetapi kemudian Iblis memberi ilham kepada mereka untuk menyebutnya kepada orang lain yang boleh menyebabkan pahala berkurangan atau musnah kerana perbuatan itu kini diketahui umum. Seorang Muslim boleh menjaga amalannya dengan menghapuskan sifat-sifat buruk yang boleh membinasakan mereka, seperti hasad dengki. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4903. Kesimpulannya, kejujuran dalam keikhlasan ialah seorang Muslim hanya seharusnya mengharapkan pahala atas perbuatan baiknya daripada Allah Ta'ala. Mereka hanya perlu takut kepada celaan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Hendaknya mereka hanya mencari keredaan Allah Ta'ala, walaupun hal itu membuat manusia tidak senang. Jangan sekali-kali mereka mencari keredaan manusia jika itu bermakna menderhaka kepada Allah Ta'ala. Kerana hanya Allah Ta'ala yang dapat melindungi seseorang dari kemarahan manusia walaupun perlindungan ini tidak jelas bagi mereka. Tetapi tidak ada yang dapat melindungi seseorang dari kemurkaan Allah Ta'ala. Kebenaran dalam amanah ini adalah aspek yang sangat penting sehingga Allah, yang Maha Tinggi, menggabungkan ini dengan menjadi seorang mukmin sejati. Maksudnya, seseorang itu tidak akan menjadi mukmin yang sebenar sehingga mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bab 5 Al-Maidah, ayat 23. Dan kepada Allah jualah bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Bertawakal kepada Allah Ta'ala, termasuk yakin dengan apa yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala, seperti rezeki yang halal. Ia adalah untuk menghilangkan kerisauan dari hati seseorang terhadap urusan dunia material mengetahui Allah Ta'ala hanya memilih yang terbaik untuk hambanya. Surah 2 Al-Baqarah,
ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ia termasuk meyakini dengan teguh bahawa setiap keperluan sama ada mengenai dunia atau akhirat, Allah yang Maha Tinggi adalah penguasa dan pemberi rezeki dan tidak ada melainkan Dia yang dapat memenuhi keperluan itu dan tidak ada yang dapat menahannya daripada mereka kecuali Allah, walaupun jika secara zahirnya nampak orang ramai terlibat dalam hal ini. Mereka hanyalah perantara tetapi sumber pemberian dan penahanan tidak lain adalah Allah Ta'ala. Makhluk tidak dapat memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan tidak pula dapat menahan sesuatu dari seseorang yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2516. Percaya kepada Allah yang Maha Tinggi, menghilangkan harapan dan ketakutan kepada makhluk. Ini adalah kerana seorang Muslim mempunyai keyakinan kepada Allah yang Maha Tinggi dan penuh pengetahuan dan keyakinan bahawa rahmat Allah yang Maha Tinggi sentiasa turun ke atas mereka yang tidak dapat dihalang oleh sesiapa pun. Kejujuran dalam amanah dikaitkan dengan kebenaran dalam pantang kerana orang yang mempercayai bahawa peruntukan yang diperuntukkan kepada mereka lebih 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi tidak akan pernah diambil atau digunakan oleh orang lain. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Ini mendorong mereka untuk berkongsi nikmat yang telah diberikan kepada orang lain tanpa takut kemiskinan memasuki hati mereka. Adalah penting untuk diperhatikan, bertawakal kepada Allah yang Maha Tinggi tidak bermakna seseorang harus meninggalkan cara seperti perubatan, kerana seorang Muslim yang tawakal memahami bahawa kedua-dua cara dan hasilnya telah dicipta dan diputuskan oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi mereka menggunakan cara yang dinasihatkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan percaya bahawa Allah Ta'ala akan memilih keputusan yang terbaik untuk mereka dalam semua keadaan. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, berlindung kepadanya dengan mengetahui bahawa tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi atau terlaksana melainkan Allah Ta'ala menghendaki. Dia sahaja yang memberi dan menahan. Orang Islam yang amanah tidak merasa jengkel atau gelisah apabila ada sesuatu yang dihalang daripada mereka dan tidak pula cuba mendapatkan sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau tradisi Nabi Muhammad SAW. Ini kerana tahap ketamakan tidak menentukan sama ada sesuatu diberikan kepada seseorang atau ditahan daripadanya, tetapi ia ditentukan semata-mata oleh Allah Ta'ala. Orang yang amanah bukanlah orang yang menerima semua yang mereka inginkan. Ia adalah orang yang mempercayai pilihan Allah yang Maha Tinggi tanpa mengira sama ada perkara itu berlaku mengikut keinginan mereka atau tidak. Orang Islam yang amanah tahu bahawa mereka sedang menempuh jalan yang ditakdirkan dan oleh itu tidak boleh diubah. Kebenaran ini membolehkan mereka memahami bahawa mereka tidak akan memperoleh sesuatu sehingga masa yang ditakdirkan tiba. Artinya, mereka tidak dapat memperolehnya sesaat kemudian atau lambat kemudian apabila Allah Ta'ala telah menetapkan. Ini menghilangkan ketamakan dan kebimbangan dari mereka dan dengan itu mereka menjadi rileks dan reda dengan Allah Ta'ala. Oleh itu, bertawakal kepada Allah Ta'ala membawa kepada kepuasan. Orang ini memahami bahawa apa jua keadaan yang mereka hadapi tidak dapat dielakkan. Ini benar untuk setiap detik yang berlalu. Tetapi setiap orang mempunyai pilihan sama ada untuk taat kepada Allah SWT atau tidak. Jika mereka memilih ketaatan kepada Allah, maka tidak ada keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang mereka hadapi ketika ini kerana Allah SWT memilih yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tetapi jika mereka memilih kemaksiatan, maka mereka tidak ada orang lain untuk dipersalahkan kecuali diri mereka sendiri apabila mereka menghadapi akibat daripada pilihan mereka. Orang yang bertawakal memahami hal ini dan tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana telah membimbing mereka dari satu keadaan baik ke keadaan yang lain walaupun mereka tidak melihat kebaikan dalam setiap keadaan dengan segera.